Salam sejahtera keluarga Malaysia. Bersama saya Rita Alisius Malik dalam Berita Pagi Sabah 4 Mei 2022. Keluarga yang terlibat dengan kejadian kebakaran rumah di Kampung Takad Selatan Pekan Apin-Apin Keningau baru-baru ini menerima bantuan keuangan dan barangan keperluan harian. Bantuan disampaikan Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan merangkap Ahli Parlimen Keningau, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan Pembantu Menteri Kerja Raya yang juga Wakil Rakyat Bingkor, Datuk Robert Tawik. Ketika ditemui, Datuk Jeffrey memberitahu bahawa pihaknya akan berusaha membantu melalui agensi kerajaan berkaitan. Kita lapor dulu kepada kebajikan, memang kebajikan ada bantuan, mengikut laporan juga. Nanti kita cuba bantu apa yang kita boleh bantu dari segi membuat balik ni tepatlah. Selaku ketua rumah mengharapkan pihak yang berwajib ini dapat sedikit bantuan dari segi menyokong permohonan untuk mendapatkan rumah yang kami perlukanlah. Kerugian banyak, terlampau banyak kerugian kami. Antaranya ialah kami punya 3 motor dan juga kereta kami yang satu itu, dan juga banyak telepon dan juga CPU dan PC. Ya, surat beranak lagi kami tidak sempat ambil oleh kerana itu api terlampau kuat dan cepat. Perkembangan semasa COVID-19, Sabah menjangka pertambahan jumlah kes baharu selepas perayaan Aidilfitri dan keamatan sepanjang bulan ini. Antara lain berdasarkan data kajian beberapa bulan ini menunjukkan majoriti kes baharu di Sabah berpunca jangkitan sporadik. Menerusi kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, bagaimanapun angka pertambahan tersebut boleh dikurangkan jika semua pihak mengamalkan sikap bertanggungjawab dengan mematuhi semua saranan Kementerian Kesihatan KKM dan prosedur operasi standard SOP. Justru orang ramai disaran terus memakai pelitup muka semasa berada di halayak ramai. Mengenai jumlah jangkitan baharu semalam, keadaan kekal stabil dan terkawal dengan 12 jangkitan baharu susut 2 kes berbanding pada Isnin. Tiada jangkitan baharu dilaporkan di 22 daripada 27 daerah di negeri ini. 11 kes dalam kategori 1 dan 2, manakala 1 kes dalam kategori 4. Seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Kerjasama erat semua agensi kerajaan dan swasta dengan pemimpin setempat mampu mempercepatkan pembangunan prasarana dan infrastruktur di PITAS dengan pantas. Usaha tersebut penting terutama dalam menyediakan infrastruktur asas kepada penduduk seperti jalan raya, bekalan air dan elektrik selain kemudahan telekomunikasi. Pembantu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Rudi Awah berkata, lebih 6 juta ringgit telah diluluskan kerajaan negeri pada tahun lalu bagi meningkatkan jaringan jalan raya dan terkini permohonan pembinaan kompleks sukan PITAS dengan kos pembinaan 13 juta ringgit telah pun diajukan kepada Kerajaan Persekutuan. Kerjasama sepenuhnya kepada pentadbir kerajaan terutama pegawai daerah yang ada di daerah PITAS. Maka itulah kuncinya kejayaan kami dalam setahun lebih saya menjadi wakil rakyat. Maka itulah kejayaan kami, kerjasama yang erat kami menampakkan hasil yang baik kepada rakyat di kawasan N3 PITAS. Beliau yang juga adun PITAS berharap agar rakyat terus memperkukuhkan perpaduan dan toleransi sekaligus melancarkan pembangunan yang dibawa kerajaan. Jabatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II menyasarkan 30 pain darah akan dikutip keseluruhan sempena program derma darah di Kompleks Beli Belah Suria Sabah yang bermula semalam. Kempen berlangsung selama 4 hari dari pukul 11 pagi sehingga 3.30 petang.
Pegawai Perubatan Jabatan Perubatan Transfusi HQE2 Dr. Mary Siagapin berkata sasaran lebih banyak diharap dapat dicapai memandangkan musim perayaan dan cuti sekolah bagi menghadapi kekurangan bekalan darah dan keperluan mendesak. Secara umum, satu pendermaan darah ini mampu menyelamatkan 3 nyawa. Serana satu beg darah itu, kita akan proses kepada 2 atau 3 komponen yang berbeza, di mana 3 pesakit berlainan boleh menerima produk darah daripada satu penderma darah. Rasa macam dapat tunaikan tanggungjawab dengan semua orang lah. Kadang-kadang kita membantu orang. Yalah, sekarang kan kemalangan pun banyak apa semua, hospital pun kadang-kadang banyak kekurangan darah. Jadi kesedaran tu untuk rakyat kita sebagai rakyat Sabah dan terutamanya Malaysia kan. Khususnya Malaysia, dia kena bantulah sama-sama, tak kira bangsa, agama. Masa perayaan ni kalau ada kes-kes kemalangan ke ataupun hospital memerlukan bekalan darah, jadi saya pergilah ini hari untuk menderma. Saya rasa itulah yang benda lain selain daripada kita boleh bagi duit, kan darah actually dia penting juga. Sungguh gembira lah sebab boleh membantu pesakit-pesakit yang perlukan darah. Seterusnya lah, itulah siapa yang perlukan darah senang mendapat darah lah dari tabung-tabung darah di hospital-hospital. Derma darah ni untuk kebaikan juga lah untuk dari segi kesihatan kita. Orang ramai juga digalakkan untuk terus hadir di mana-mana pusat darah di hospital berhampiran demi membantu pesakit yang memerlukan bekalan darah. Ibu tunggal di daerah kecil Tamparuli digesa mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah JEHWA bagi mengelak tercicir daripada menerima bantuan yang disediakan kerajaan. Pelbagai inisiatif dan program disediakan kerajaan bagi membantu meringankan bebanan golongan tersebut. Demikian menurut Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Sri Panglima Julia Salag ketika berucap merasmikan program Jalinan Bersatu Prihatin Ibu Tunggal Anjuran Mutiara GRS dengan kerjasama Pejabat Adun Tamparuli di Tamparuli. Sementara itu, Pengerusi Pelaksana Program Merangkap Bendahari Mutiara GRS Datin Maliana Ugau memaklumkan program ini pertama kali diadakan di Tamparuli bertujuan mengenal pasti ibu tunggal berumur 60 tahun ke bawah yang mempunyai tanggungan untuk didaftarkan dengan JEHWA. Setakat ini hanya 87 orang ibu tunggal di daerah berkenaan berdaftar dengan JEHWA. Objektif kami ialah menyantuni ibu tunggal. Jangan diorang tersisi, tidak terpeduli kerana illiterate. Diorang tidak boleh online dan sebagainya. Jadi kami mengharapkan pihak yang berwajib tampil dengan satu kaedah penyaluran sebaran maklumat kepada ibu-ibu tunggal ini. Dalam majlis ini, seramai 72 ibu tunggal sekitar Tamparuli menerima sumbangan beras dan wang tunai daripada Mutiara GRS dan Pejabat Adun Tamparuli. Macam saya belum pernah mendaftar dan belum pernah ikut satu kursus pun dari JEHWA. Jadi saya harap kepada persatuan ini kan ada satu masa nanti untuk kasih kumpul ibu-ibu tunggal kan di kawasan Tamparuli ini untuk mendaftar. Saya kira macam laki sini dia sakit kritikal lah, kronik punya. Jadi saya satu orang jalan, sampai anak pun sekolah. Jadi saya rasa baguslah kalau ada kursus, ada bantuan-bantuan dapat membantulah. Segelintir masyarakat memanfaatkan cuti umum perayaan Hari Raya Aidilfitri dengan berniaga. Selain memberikan kemudahan, situasi semasa menyebabkan ada masyarakat memilih untuk menjalankan aktiviti perniagaan kecil-kecilan semasa perayaan demi kelangsungan hidup. Cuti umum pada hari ini memang sangat baiklah apabila diumumkan yang pelonggaran SOP, di mana bagi kami yang tidak merayakan Hari Raya itu, kami pun merasakan dia punya kemeriahan itulah, di mana kami boleh buka kedai dan juga boleh pergi melawat lah ataupun menziarah rumah. Kebanyakan juga mereka yang balik daripada masjid datang singgah di kedai kami untuk memberi bunga-bunga kami. Mereka membawa pergi balik kampung ataupun ziarahi di kuburan. Dan bagi saya yang tidak menyambut Hari Raya, saya sangat bergembira lah untuk mereka. Setiap tahun yang ada perayaan nih,
Jadi kami semua memang visitlah kawan-kawan walaupun berlainan agama lah. Ya, tidak banyak pantang larang lah. Ya, kalau di Sabah ni biasalah. Memang harmoni lah. Kebanyakan peniaga yang ditemui turut sepakat bahawa meskipun prosedur operasi standard SOP telah dilonggarkan, namun orang ramai masih perlu berjaga-jaga dan melakukan kawalan kendiri demi mengekang penularan wabak COVID-19. Aplikasi MySESB yang diwujudkan Sabah Electric City Sendirian Berhad SESB mendapat sambutan menggalakkan. Rata-rata pengguna SESB yang ditemui pemberita RTM di Ibu Negeri menyifatkan aplikasi tersebut sangat sesuai digunakan pada masa kini dan lebih memudahkan segala urusan berkaitan SESB. Mudah untuk kita membayar bil-bil, tak perlu lagi sini. Dan mereka juga menyediakan kios-kios yang boleh juga kita datang situ membayar secara di kios sendiri, dan itu pun satu yang bagus. Tapi ini bertambah lagi baguslah dengan secara online pembayaran yang tanpa kita datang sendiri ke bank. Ya, saya syabas kepada SSB. MySSB saya baru download tadi, dia sangat berguna untuk kami ni lah kan yang mau cek bil elektrik. Lepas tu boleh nampak sejarah bil elektrik yang 12 bulan lalu. Pembayaran pun cepat. Ya, saya tidak perlu lagi datang sini lepas ni. Saya boleh buat pembayaran saja daripada MySSB. Sebab kalau datang sini susah lagi mau cari parking kan. Kalau sebelum ini kita perlu datang ke sini ke kaunter untuk membayar, dan apabila pegawai tadi memberi penerangan, saya nampak di situ dia lebih mudah dan lebih senang lah. Saya sarankan bagus semua download aplikasi yang ada yang MySESB dan dia lebih mudah dan cepat. Antara kemudahan aplikasi ini ialah penyemakan bil elektrik, pembayaran, penggunaan tenaga elektrik dan maklumat gangguan bekalan. Aplikasi MySESB boleh dimuat turun menerusi Google Play Store atau Apple App Store. Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah. Utamakan pemanduan selamat, rehat seketika sekiranya letih atau mengantuk. Dengan itu, saya Rita Alusius Malik. Salam keluarga Malaysia. Selamat Hari Raya Aidilfitri, Mahab Zahir dan Batin. Kepada mereka yang balik kampung, pandulah kenderaan anda dengan selamat. Selamat Hari Raya Aidilfitri untuk kaum muslimin dan muslimat serta seluruh rakyat Malaysia. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri 1443 Hijrah kepada seluruh rakyat Sabah dan juga seluruh rakyat Malaysia secara amnya. Saya Mu Mukhtar Radin selaku Ketua Pimpinan UMNO Sabah dan juga di Sedakan ingin merakamkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri Mahab Zahir Batin, khususnya kepada warga Malaysia yang berada di Sedakan dan juga Kinabatangan.